Assalamualaikum semua. Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan bukti kerja dilaksanakan ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai proof of work ataupun singkatannya POW. Okey, jadi proof of work ini dia berkenaan dengan perlombongan Bitcoin. Sebelum ini saya dah jelaskan perlombongan Bitcoin mula-mula dikumpulkan segala transaksi, kemudian dihantarkan kepada pelombong, Alright, dan kemudian pelombong ini, ini rantaian Bitcoin. Contoh sekarang ini pelombong nak melombong blok yang kelima ini. Pelombong ini dia akan ambil transaksi tadi, ambil segala transaksi. Kemudian dia ambil hash pada blok yang sebelumnya, ditambah dengan hash. Dan sebelum ini saya jelaskan dia tambahkan dengan lagi satu benda iaitu nonce. Kemudian dia masukkan ke dalam SHA-256, SHA-256, dan kemudian SHA-256 dia akan menghasilkan hash yang baru. Hash yang baru yang akan digunakan untuk blok yang baru. Baik, apa kaitan dengan bukti kerja dilaksanakan? Jawapannya adalah untuk perlombongan Bitcoin ini, untuk menghasilkan blok yang baru, rantai Bitcoin ini dia mensyaratkan bahawa setiap blok yang baru ini dia mestilah mengambil masa sekitar 10 minit. 10 minit barulah kita boleh hasilkan blok yang baru. Maksudnya kita ada banyak-banyak pelombong, ramai pelombong. Bila data semua ini diberikan kepada pelombong, pelombong dia ambil segala maklumat, transaction, hash blok yang sebelumnya, kemudian nonce, maka dia perlu ambil masa sekitar 10 minit untuk dapatkan blok yang baru. Mereka semua berlumba untuk mendapatkan blok yang baru. Cuma persoalannya adalah macam mana rantai Bitcoin ini dia mensyaratkan 10 minit ini. Macam mana dia nak dapatkan pelombong-pelombong ini untuk ambil masa 10 minit baru boleh dapat blok yang baru. Baik, jawapannya adalah pada dua benda, iaitu yang pertama nonce, dan yang kedua pada hash yang terhasil. Macam mana tu? Untuk rantai Bitcoin, dia mensyaratkan bahawa setiap hash mestilah mempunyai bilangan sifar tertentu. Apa maksud dia? Macam ni. Hash yang terhasil daripada 256 ni, dia akan mempunyai 64 digit. 64 digit. Maksudnya contoh kita ada A, B, C, D. Setiap ni adalah satu digit. So yang ini ada 4 digit. Untuk hash yang terhasil dia mestilah mempunyai sebanyak 64 digit. 64 digit. Jadi itu berkenaan dengan panjang hash. Untuk pastikan supaya pelombong ini berjaya hanya boleh melombong setiap 10 minit adalah dengan dia mensyaratkan bilangan sifar tertentu. Maksudnya pelombong-pelombong ini bila dia menghasilkan hash, maka dia mestilah menghasilkan hash dengan bilangan sifar yang tertentu di hadapannya. Jadi rantai Bitcoin ini dia sentiasa mengawal. Contoh kalau ada pelombong yang terlalu cepat, contoh dia ambil masa selama 9 minit sahaja untuk dapatkan bilangan kosong ini, maka rantai ini dia akan automatik, dia akan kata untuk yang seterusnya dia mestilah mempunyai 6 digit kosong di hadapan. Jadi bila kita tambah lagi satu digit kosong, maka dia akan ambil masa yang lebih lama untuk kita melombong Bitcoin tersebut, melombong blok ini. Jadi macam mana pelombong nak pastikan supaya hash yang terhasil mempunyai nilai digit kosong yang tertentu ini? Jawapannya adalah dengan mengubah nonce. Baik, banyak yang saya ceritakan teori saja. Kita tengok pada contoh pada skrin ini. Lihat pada sekarang anda boleh lihat pada skrin. Sekarang di skrin ini kita ada 4 benda. Yang pertama dekat atas sekali adalah hash bagi blok. Hash blok ini merujuk kepada hash blok yang sebelumnya. Ini yang kedua adalah nonce dan yang ketiga adalah data. Baik, untuk hash blok yang sebelumnya, sebab yang ni kita andaikan saja, maka kita boleh buat sebagai contoh. Saya copy saja yang bawah ini. Kita andaikan ini adalah hash bagi blok yang sebelumnya. Kita masukkan hash bagi blok yang sebelumnya.
Dan kemudian kita andaikan transaksi A berikan kepada B sebanyak 150 Bitcoin. Okey, contoh ini adalah data yang kita ada dan juga hash. Okey, kita dah ada hash, kita juga dah ada data. Baik, kalau anda perasan, kalau kita ambil hash ini, okay, contoh kita masukkan nonce. Okay, nonce ni kita boleh masukkan apa-apa nilai. Kita masukkan kosong sebagai contoh. Okay, A hantar kepada B 150 Bitcoin. Ini adalah transaksi. Kita boleh tambah lagi contoh. C berikan kepada D sebanyak 50 Bitcoin. Okay, banyak juga 50 Bitcoin. Baik. Jadi kita dah masukkan segala transaksi yang kita dapat. Okay, kita sebagai pelombong, kita ambil segala transaksi. Kita ambil hash bagi blok yang sebelumnya. Okay, kita andaikan ini adalah hash bagi blok yang sebelumnya. Kemudian kita masukkan nonce. Kalau kita lihat, masukkan nonce kosong, dia bermula F. Okay, F 0, B5, B4 dan seterusnya. Jadi hash ini tidak diterima. Okay, sebab tu blok sekarang ini berwarna merah. Kenapa dia tak diterima? Sebab Bitcoin dia mensyaratkan mestilah ada bilangan sifar yang tertentu di hadapan. Okay, kita cuba. Jadi kita nak dapatkan hash untuk bilangan tertentu sifar itu, kita mestilah mengubah nonce dia. Kita tak boleh nak ubah data. Okay, kita tak boleh nak ubah transaksi sebab inilah yang direkodkan. Untuk hash pun kita tak boleh nak ubah sebab hash ini telah pun ada pada blok yang sebelumnya. Jadi yang kita hanya boleh ubah adalah nonce. Kita tukar kepada 1. Okay, tukar pada 1 tetap tak dapat. Tukar kepada 2 tak dapat. 3 pun tak dapat. 4 tak dapat. Okay, kita boleh try sampailah selesai. Okay, kita cuba 10 pun tak dapat. Jadi biasanya kita ada fungsilah mine ni, okay, yang mana dia akan mencari nonce. Dia akan menggunakan kuasa komputer kita untuk mencari nonce yang menghasilkan bilangan sifar tertentu. Jadi saya tekan. Okey, sekarang 30,000 barulah kita berjaya dapatkan hash yang mempunyai 4 bilangan sifar. Okey, dia pun ambil masa sekitar 1 saat saja. Bilangan sifar dia adalah 4. Okey, maksudnya kita cuba tadi tu daripada 0 sampailah 30,600. Okey, tak dapat lagi. Tadi kita 3,610 tak dapat, 611 tak dapat, 12, 13, 14 tak dapat lagi, 15 barulah kita berjaya. Jadi untuk kita dapatkan nonce ini, inilah yang memerlukan kuasa komputer. Okey, jadi selepas data ini telah pun disimpan, okey, maka hash inilah yang akan hash dan juga nonce dan segala data ini akan kita pancarkan kepada pelombong-pelombong lain yang mana mereka akan sahkan. Okey, mereka akan ambil hash ni, ambil nonce yang kita dapat ni, ambilkan data yang kita berikan, kemudian mereka juga akan mine. Okey, akan semak sama ada betul ataupun tidak dakwaan kita bahawa hash yang kita perolehi ini adalah hash yang betul. Okey. Jadi bila mereka semak betul, maka mereka akan tambah pada blok yang baru. Okey, dan selepas itu apa yang berlaku, mereka akan sambung lagi. Okey, ambil lagi hash yang blok sebelumnya, ambil transaksi yang baru. Sebagai contoh, A hantar kepada B 10 Bitcoin, C hantar kepada D 20 Bitcoin. Maka proses ini akan berterusan, mereka akan mine lagi. Okey, mine lagi, ini berjaya dapat. Ini hanya 17,000 saja. Jadi proses ini akan berterusan untuk menambahkan lagi blok-blok pada blok rantai. Jadi kita lihat semula pada slide yang tadi. Okey, slide di sini. Jadi begitulah cara dia. Okey, cara dia seperti yang saya jelaskan tadi. Setiap blok dihasilkan hash, yang mana hash ini mestilah mempunyai bilangan sifar yang tertentu pada hash ini. Kemudian mereka akan masukkan, pelombong akan ambil transaksi yang diberikan, ambil hash dan juga cari nonce. Okey, mereka akan mine. Mining di sini, pelombongan di sini merujuk kepada perlombongan nonce untuk mencari hash yang tertentu. Okey, jadi perlombongan nonce inilah yang memerlukan kerja, okey, menggunakan tenaga elektrik yang banyak, yang mana perlombongan ini dia perlu sekitar 10 minit barulah boleh berjaya mendapatkan hash dengan bilangan sifar yang tertentu. Macam contoh yang saya tunjuk tadi sekitar 1 saat, okey, 1 saat 2 saat. Cuma biasanya untuk bilangan hash tu bukan 5 6 lah, biasanya panjang lagi, okey, mungkin 10 11 15 dan sebagainya. Okey, jadi begitulah cara perlombongan Bitcoin dan juga itulah yang dimaksudkan dengan bukti kerja dilaksanakan. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.